You rasa malam ni tak boleh lah, Yu. Sebab I dah janji dengan my mum nak bawa dia keluar makan. Sorry, Um, esok pun sebenarnya my mum ada appointment tau dengan doktor. So, I kena hantar dia pergi hospital. Tengoklah macam mana kalau weekend ni, kalau I free. Aduhai anak mak, adakah ada satu kekuatan atau kelemahan? Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukur, tahniah kerana sudi datang ke laman ilmu kami Selami Jiwa musim kedua. Terima kasih banyak-banyak untuk audien yang di studio dan mereka yang ratus ribu ada kat rumah sana. Ya, kita tak nak cari salah siapa, kita nak cari apa tak betul, kita sama-sama perbetulkan. Dan episod kali ini kita akan bercakap tentang aduhai anak mak. Fenomena yang berkaitan dengan anak lelaki yang mungkin rapat dengan maknya. Kita nak tengok apa baiknya, apa buruknya insya-Allah. So bersama saya untuk Selami Jiwa, kita rawat rohani perkasa peribadi. Bila bercakap tentang anak mak ni, tak dapat tidak kita akan bayangkan seorang anak lelaki yang sangat rapat dengan ibunya, mungkin manja, mungkin mengada-ngada, mungkin tidak berdikari, mungkin nak buat apa pun rujuk pada maknya. Mungkin kalau nak pilih jodoh pun mak kena tengok dulu. Kita akan berteman dengan orang yang lebih handsome sikit daripada saya. Ya, sikitlah sikit. Handsome dia sikit, handsome saya banyak. Ya, orang yang saya masukkan ialah saya cukup minat kat dia. Fizo Umar. Assalamualaikum. Terima kasih Fizo. Aduhai. Saya berbangga dapat berjumpa dengan hero saya. Aduh. Dan idola saya. Aduh. Hero tua. Adakah Fizo anak mak? Saya memang anak mak saya. Ya betul lah. Mana ada bapak dia beranak. Yalah. Tapi memang ya. Okey, definisi anak mak tu sendiri ada ramai salah faham. Memang bercakap anak mak, kalau saya cakap tadi memang semua orang anak mak sebab betul. Bapak tak boleh melahirkan anak. Betul. Tapi bila definisi orang bercakap tentang anak mak ni, orang nampak tidur celah ketiak mak. Betul. Itu salah. Saya mengaku saya anak mak, tapi saya tanggungjawab saya untuk jaga mak saya dan inilah masa saya membalas jasa baik, jasa ibu saya, menjaga saya daripada saya kecil. Alhamdulillah, tahniah cantik. Dan bila saya buat kajian sikit-sikit lah, fenomena anak mak ni biasanya berlaku pada anak sulung, anak bongsu, anak lelaki tunggal atau anak nombor 2 yang sangat bertanggungjawab kepada ibu bapanya. Naluri keibuan mak dia. Memang mak Fizo ni ada naluri keibuan yang sangat tinggi, artinya sayang sangat ke anak. Ya. Fizo muka mak, muka ayah. Muka mak. Ikut kajian, ini juga. Ya, Allah punya hebat. Ya, Allah punya hebat. Bila seorang anak muka mak, dia akan ikut perangai mak, dia akan ikut naluri mak, selera mak, cita rasa mak, perangai mak, termasuk penyakit ibu. Apa sifat mama Fizo ni yang nampak you ikut? Dia penyayang. Penyayang? Soft spoken. Soft spoken? Dia susah nak marah. Aha. Lepas tu, saya berkongsi hobi yang sama mak saya, suka memasak. Mai. Oh, cantiknya. Cantiknya. Ya, okey. Dia kata juga sini, orang yang anak mak ni sifat gentleman yang sangat tinggi. Jadi apa kesan pula ya fenomena ini yang serapat dengan mak ni kepada kerjaya Fizo sendiri? Kita anak seni penuh dengan dugaan sebenarnya. Ya, Okey, bila mak ada sekali, macam mana pun fikir kena balik. Mak ada kat rumah seorang-seorang. Dan pada saya rasa rezeki saya alhamdulillah bertambah murah semakin hari. Setiap hari bila saya keluar rumah, saya make sure saya akan salam, saya akan cium mak saya. Kalau tak, saya rasa tak sedap. Kalau saya keluar rumah, saya tak salam, saya tak cium mak saya, saya rasa something missing. So, pada saya, rezeki saya murah disebabkan doa mak saya setiap hari dan berkat saya cium mak saya setiap pagi. Apa yang cakap mak you selalu akan pegang? Sampai mak tak ada pun you akan ingat forever. Mak saya selalu pesan, jangan tinggal solat, Ya. jangan tipu orang dan jujur, ikhlas dalam apa yang kita buat. Itu je, simple. Wow. Dan ada tak mak pesan kalau nak pilih pasangan macam mana, ciri-ciri yang patut dicari? Ataupun
Fizo sendiri buat satu standard kalau aku nak pilih pasangan kena A, B, C, D. Macam mana ya dalam konteks mak ni? First step saya akan buat jumpa mak saya. Alright. Bukan apa, sebab saya rasa mak saya lebih kenal siapa saya. Ya. So instead of dia kenal saya melalui saya, tapi lebih baik dia kenal siapa saya melalui mak saya. Wow. Sebab mak saya kenal saya daripada hari lahir saya. Betul. Sampai sekarang. So saya rasa saya akan bahagia satu hari nanti bila bakal isteri saya dengan mak saya boleh jadi kawan. Gerak batin seorang ibu jarang silap. So bagus kalau you ada sesiapa yang you dah terasa hati, bawa ya, hati you dah berkenan, bawa jumpa mak, mak akan tengok, mak rasa Fizo hot comel ni, hot molek sekali untukmu. Ya, itu sangat penting. Wow. Ya, so sebenarnya ya, bila orang kata kebanyakan anak mak ni banyak negatif, mengada-ngada, tak boleh buat keputusan ya. So bila you nak buat keputusan yang pentinglah ya. So apa prosedurnya, di mana kedudukan mak? Di mana mak masuk campur? Okey, setiap keputusan yang besar yang saya akan buat, apa-apa saya akan berbincang dengan mak saya. Masa saya dengan mak saya ni pelik sikit sebab saya kerja saya pelakon. Saya selalu balik pukul 12, pukul 1 pagi. Saya rasa mak saya yang terbaik sebab apa tahu? Sebab setiap kali saya bangun pagi, orang pertama yang saya jumpa adalah mak saya. Dia akan buat breakfast. Dan saya balik tak kisahlah pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, mak saya akan bangun, dia akan spend time dengan saya kadang-kadang sampai sejam, kadang-kadang sampai azan subuh bercakap dengan saya. So sebab tu saya cakap mak saya adalah heroin saya, mak saya adalah girlfriend saya dan masa itulah saya akan berbincang untuk buat keputusan. Kadang kita ada masalah. Mak, ada masalah sikit je mak, sikit. Padahal besar. Sikit je mak. So mak tolong doakan mak ya supaya selesai. Sebab mak doa memang doakan. Tapi bila mak khusus doa, anakku Fizo ni ada masalah sikit, kau selesaikan ya Allah. Mak doa mak, Allah terus angkat hijab. So kalau ada masalah pun, tapi perkecilkan masalah, beritahu mak supaya mak doakan. Tipu sikitlah. Well, itu masalah. Bukan tipu sikit ya. So jangan ke mana-mana. Ini seronok ni. Kita akan sambung lagi sebentar lagi insya-Allah. Kita selami jiwa, kita rawat rohani, perkasa berpribadi. Jumpa lagi sebentar insya-Allah. Dah pakai kain tak cukup, kain terbelah tu memang dia tak sukalah. Tak say ya. Tak say lah. Tak say. Alhamdulillah. Syukur, terima kasih ya. Masih sudi ya berketemu bersama saya dan Fizo Omar ya. Ni hero dewasa ni, hero dulu saya lah. Perasan ya. So saya seronok sangat bila dengar seorang anak mak ya bercakap banyak perkara positif sebenarnya, bukan negatif tentang anak mak. Tapi untuk dapat satu perbincangan yang lebih seimbang, kita nak jemput seorang panel wanita yang kebetulan berumah tangga dengan jejaka anak mak. Ya. Kita persilakan sekarang Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Silakan. Itu dia. Sila. Silakan. Okey, men. Alhamdulillah. Nurul. Orang panggil Nurul ya? Ya, saya. Nurul. Orang mana Nurul ya? Nurul orang Alok Start Kedah. Tu dia. Alok Start. Okey, Kelantan. Okey, Kelantan. Itu kan dua-dua comel belakang. Alhamdulillah. Saya pernah Segok. So macam mana cerita you dapat bertemu dengan seorang suami yang hebat, yang comel ya dan anak mak? Cuba cerita dia punya secara ringkas, dia punya kronologi tu. Di awal perkenalannya tak terselah sangatlah dia ni seorang anak mak. Sebab dia macam biasa-biasa je, tak adalah terselah sangatlah kan. Dan tidak. Anak mak ni anak sulung, anak nombor 2 yang bertanggungjawab, anak bongsu. Anak bongsu. Suami anak bongsu. Nampak tak dia punya ni? Okey, teruskan. Apabila saya dah berkahwin, di awal perkahwinan tu kami berkahwin pada 2009. Tahun pertama of course lah beraya di rumah suami. Pada tahun kedua 2010 dia hanya hantar saya balik ke kampung. Dan dia balik beraya dengan family dia di Kota Baru. Kelantan juga. Ya. Oh Allah. Pada dia belum bersedia lah. Tahun ketiga? Tahun ketiga 2011. Dah tentulah dah turn saya 2010, 2011. Turn dia lah. Balik ke rumah dia lah. Kita orang sempat balik ke kampung sebelum puasa. Dan saya dah cakap dengan mak dia sendiri, kau boleh pujuklah anak mak ni bagilah balik kampung saya tahun ni. Akhirnya? Dan mak dia buat keputusan lah. Sebelum kita orang balik kampung tu, mak dia panggil.
Tak apalah, Pok Su baliklah kampung Hana tahun ni. Kesian kat dia. Dia pun ada mak ayah. Kena kuasa mak juga Kena kuasa mak. Yes. Kuasa Sebab mak. dia rasa macam Mak dia okey. mak dia okey. Mak dia Saya okey. pun jadi menantu kesayangan, tak ada masalah. Oh, iyalah. Oh, okey. Apa sifat-sifat anak mak yang kadang-kadang boleh menggugatlah dalam rumah tangga sikit? Pada Nurul tak ada apa sangat. Cuma bila kita balik di kampung dia tu, kalau mak dia tengah masak, cuba pergi tengok mak masak apa. Cuba belajar masak. Nanti mana tahu balik Kuala Lumpur boleh masak macam mak Macam mak masak. Yes. Tapi dia tak pernah, bila dah balik Kuala Lumpur, Nurul dah masak, tak adalah dia compare. Dia Tak compare. macam mak saya pun. You tak bubur gula lebih? Alhamdulillah dia bukan seorang yang makan manis. So dia anak lelaki yang bongsu nombor 9 ya? Ya, nombor 9. Adik-beradik lelaki berapa orang? Dia ada 5 abang. 5 abang. Dia muka mak muka ayah? Dia banyak muka ayah dia. Tapi kulit dia cerah macam mak dia. Macam mak dia. Nampak yang mak paling sayang? Dialah. Dialah. Otherwise, selain daripada tu, selain suruh ialah belajar masakan mak, selain daripada raya, memang dia nak balik ke kampung. Ada lagi tak isu yang berkaitan dengan sifat dia sebagai anak mak? Kalau kita orang keluar shopping, kalau dia nampak barang dia nak beli kat mak dia, dia tanya, awak nak juga tak? Awak nak juga. Comelnya dia. Oh, comelnya dia. Tu belajar Fizo. Belajar Fizo. Oh, dia memang nak beli untuk mak dia. You nak juga tak? Sebab dia dah tengok kita tolong pilih kan. Takkan kita nak pilih saja. Subhanallah. So dia macam, kalau ada berkenan, ambillah satu. Mana yang nak, dia cakap. Oh, ya, kerana kita ramai audiens dalam studio ni, kita bagi penghormatan lah. Bagi penghormatan pada seorang ke yang nak bertanya pada ahli panel kita. Silakan. Kuat ada? Ya, sila. Sebut nama kuat-kuat dan tanya soalan. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya Puan Halimah Muhammad Tahir dari Helwa Desa Moki Sungai Buloh. Saya nak tujukan soalan ni pada Fizo. Ya, saya. Tadi Fizo dia cakap yang apa, kalau ada girlfriend ke apa, you bawa balik kat rumah, biar mother you nilai ke. Pernah tak bawa, lepas tu kena reject ke mak? Allah. Oh, Soalan yang Jeng. bagus. Mak saya alhamdulillah dia bukan jenis yang cerewet. Cuma dia pesan, yalah kalau bawa balik dah pakai kain tak cukup, kain terbelah tu memang dia tak sukalah. Tak say tak say lah. Tak say. Tapi kita pun dah tahu taste mak kita macam mana. Bawa balik tu biarlah dia dalam kategori calon-calonnya. Taste saya dengan mak tak jauh beza. Sebab tu saya cakap tadi, kalau rasa ini boleh dibawa ke tengah ni, bawa baliklah jumpa. Kalau setakat tak adalah semua berkawan semua nak bawa balik. Tapi rasa nak serius, bawa balik jumpa mak. Dan setakat ni mak saya cuma satu dia pesan, kalau nak cari kawan, nak cari pasangan hidup, cari yang ada pegangan agama, itu dah terjawab semua segilah. Bila bertanya tu ada hadiah. Ya, one drop perfume nak bagi hadiah. Tu, Puan Halimah biar wangi-wangi. So, bila saya buat kajian sikit, apakah kesan positif anak mak ni? Ya, anak mak. Ikut kajian saya dapat, anak mak ni dia lebih penyayang dan lebih hormat kepada wanita secara umumnya. Betul. Saya nampak ya. Betul ya? Betul. Yang keduanya, of course lah. Anak mak ni anak yang biasanya lebih bertanggungjawab. Secara umumnya lah. Tapi ada juga anak mak yang terlampau mengada-ngada. Saya pernah nampak mata kepala saya sendiri. Ya, anak mak ni, ya Allahu Akbar. Isteri dah kalang kabur masa dia tengah duduk ni. Yang, potong buah yang. Potong buah. Saya kata, ya Allah mengada-ngadanya. Isteri kalang kabur, pun nak rehat. Saya tengok, nak rehat je. Yang, potong buah yang. Kejap Ibang ya, kejap yang. Nak ambil nafas kejap. Dia nak bagi hin tu. Saya punya sakit jiwa. Itulah dia. Itu ekstrim ya. Ekstrim yang saya nampak. Okey. Dan ada orang kata, sebenarnya anak mak ni mudah tolong kerja-kerja rumah. Masak, cuci pinggan dan sebagainya. Okey, saya yakin betul-betul. Ya, anak mak ni sebenarnya ikut sunnah. Nabi yang bilang, ya, bila ditanya oleh sahabat, ya, siapakah yang patut kita hormati dan berikan khidmat selepas Allah dan Rasul, kita dah tahu semua jawapannya, ibumu. Lepas tu, ibumu. Lepas tu, ibumu. Kita dah tahu dah. Lepas tu barulah bapakmu. Ya. Dan ikut kajian, ini yang saya tanya pada Nurul tadi. Mertua, seorang ibu yang memang sayang pada anaknya, dia akan pastikan dia akan sayang pada pilihan anaknya. So, Fizo, isterimu memang akan disayangi oleh makmu, mamamu, insyaAllah. Dengan syarat cukup kain dan tak tinggi sangat dia punya heel. Jangan sampai 8 inci, 7 inci setengah jadilah.
Itu faham ya. So ramai yang tengok tu, oh nak jadi calon begitu ya. Rendah-rendah sikit dia punya heel. Jangan ke mana, kita akan sambung lagi selepas ni insya-Allah. Kita selami jiwa, kita rawat rohani, kita kata tu perkasa peribadi. Jumpa lagi sebelah ni insya-Allah. Orang depan aku ni tak boleh paksa-paksa, tak boleh tak paksa, nak boleh kata baru. Terima kasih, syukur ya. Masih studi berteman dengan saya Fizo, saya Fizo Omar dan juga Nurul. Ya, terima kasih banyak-banyak. Kita bincangkan tentang fenomena anak mak. Aduhai, anak mak. Ni anak mak, suami Nurul, anak mak. Saya pun, mak saya yang lahirkan, anak mak jugalah. Ya. So, sebenarnya tengok ya, kita tengok memang ada baik ada buruknya, tapi semua orang lah, baik anak siapa pun ada baik ada buruk. Tapi kita tengok sekarang, apa kata orang ramai tentang fenomena aduhai anak mak. Kita tonton sebentar dan cuba kita tengok ada tak persamaan dengan perbincangan yang sedang kita jalankan tadi. Kita tonton sebentar. Anak mak bagi saya simple lah, satu ayat, manja. Memang rapat lah dengan mak dia, boleh katakan anak kesayangan. Dia mendengar kata ibu dia. Memang patutlah. Seorang suami sepatutnya melebihkan ibunya daripada isterinya. Tapi dia kena ingat satu perkara lah, dia nikah dengan siapa. Seorang isteri itu akan terasa agak tersisih. Kena terima yang baik dan terima yang kurang. Dia mesti nak ingat masakan mak dia kan. Itu dia. Apa kata orang ramai tentang fenomena anak mak. Yalah, orang perempuan bagi pandangan. Betul lah tu. Pada orang lelaki, itu bagus. Sebab kata Fizo pun sama juga. Kita hormati mak kita. Ya, so, kena ambil cara yang positif. Sebab Allah bertindak seperti mana yang difikirkan oleh hamba-Nya. Nurul, jadi kalau dia fikir yang negatif tentang suami, takut-takut itu yang akan berlaku. Cuma dalam kita untuk mengelakkan kesan negatif fenomena anak mak ni, satu, saya dah sebut tadi, kita kena didik pasangan kita step by step, perlahan-lahan. Yang keduanya, kita kena, saya sebagai bapa, Fizo sebagai bakal bapa, Nurul yang akan ada anak, dah ada anak belum? Belum. Yang insya-Allah ada anak, didik anak kita untuk berdikari. Maaf ya, saya pesan ke anak-anak saya, walaupun kita sayang ke anak, dia kata, kita ada pembantu rumah. Pembantu rumah untuk membantu. Jangan jadikan mereka sebagai hamba. Apa yang kamu boleh buat, buat. Yang ketiganya, of course ya. Mak bapak sentiasa doakan anak-anak supaya dapat berdikari, tak menyusahkan mak bapak, tak menyusahkan orang lain. Nak mendidik anak mak ni, berterusan cari ilmu. Yang Nurul kena cari ilmu, Fizo cari ilmu, saya yang tua bangka ni terus cari ilmu ya, untuk betulkan diri step by step. Tapi sebelum kita pergi jauh-jauh lagi, mungkin ada lagi ya dalam audio ni yang nak bertanya pada ahli panel kita. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad Zaim bin Zuhairi pada Institut Profesional Baitul Mal. Ingin tujukan soalan kepada Kak Nurul. Okey, apakah yang dilakukan oleh Kak Nurul untuk memahamkan ibu bapa Kak Nurul supaya tidak terasa hati? Macam Kak Nurul kata tadi, setiap kali balik kampung asyik balik kampung suami je. Okey. Wow. Zaim, soalan baik. Zaim means pemimpin ya. So Zaim soalan saya baik. Saya Nurul, Kak Nurul. Ya. Macam saya cakap tadilah, nasiblah mama dengan abah saya ni orang kata apa? Memahamilah sebab pada dia orang yalah bila once kita dah kahwin ni, tambah pula kita sebagai seorang perempuan ni memang hak kita berat kita dah kepada suami. Tapi macam Nur cakap juga tadi, mak bapak ni kadang-kadang kat mulut je kan, dia kata tak kisah. Yes. Sebab adik-adik cakap juga kat rumah, mama kata sebab Nurul ni dekat rumah, Nurul memang seorang yang Nurul yang suka buat bising kat rumah. Nurul yang meriuhkan rumah. So bila bila tak ada tu terasa sangat kan. So adik-adik pun Nurul anak nombor berapa sebenarnya? Nombor 3. Daripada? 5. Oh, anak tengah. Patutlah bising. Dia negotiator tengah-tengah. So orang yang bertanya, Zaim, awak bertanya awak dapat hadiah. Jangan tak dapat ya. Ya, ada one drop perfume. Zaim tanya macam mana nak memberi kefahaman kepada mak bapa. You kata, well, memang betul lah nak pujuk suami, tapi kadang suami pun yalah tak nak dengan maklumlah dia manja kan. Masa nak pujuk seorang suami atau seorang isteri, untuk mudah dengar, guru saya pernah pesan, kita lembutkan hatinya dengan menyebut 3 nama Tuhan, 3 nama Allah. Ya Asmaul Husna, ya Aziz, Allah yang Maha Gagah. Orang depan aku ni tak gagah. Ya Jabbar, Tuhan yang pemaksa. Ya, orang depan aku ni tak boleh paksa-paksa, tak boleh tak paksa, nak boleh kata baru. Contoh. Ya Mutakabir,
yang maha besar, yang takabur. Allah boleh takabur. Orang depan aku insya-Allah tak takabur. So guru saya pesan, sebut dengan yakin. Bukan nama itu, yang penting Allah ya. Bahawa Allah yang menyembuhkan hati suami atau isteri atau siapa-siapa, bos. Dari jauh kalau jauh. Ataupun gambar kat handphone, ataupun makanan minuman, ataupun kat badan suami waktu tidur. Ini pesan ulama ya, sebagai usaha untuk mendidik suami ya, yang anak mak supaya dia lebih berdikari dan dapat menjadi suami yang lebih bertanggungjawab. Niatnya bagus tu. Ya, niatnya sangat baik. So apa nasihat ya, Fizo kepada anak-anak mak di luar sana supaya jangan anak mak ni dilabelkan banyak label negatif. Satu je saya punya prinsip, bunyi agak kasar sikit. Mungkin kalau kita bercinta tak ada dah break, dia akan jadi ex-girlfriend. Kita berkahwin, dah katalah tak ada jodoh, kita bercerai, dah jadi bekas bini aku. Tapi pernah tak orang cerita bekas mak aku? Tak pernah. So itu yang saya selalu bawa, kalau boleh jagalah mak sementara mak masih ada, jaga betul-betul dan hargai. Dialah orang yang patut kita hargai daripada kita menghargai girlfriend kita, kawan-kawan kita. Mak itulah orang yang berdoa dan rezeki kita masuk sebab doa mak kita. Apa nasihat Nurul pada wanita-wanita di luar ataupun pada suami-suami di luar sana ya, yang terlampau anak mak sampai isteri kadang-kadang boleh menderita dengan secara senyap, mertua menderita dalam diam. Apa nasihat pada para suami di luar sana? Bukan suami awak okey, suami orang. Bila kita dah berkahwin ni, kita bukan saja berkahwin dengan perempuan ataupun lelaki itu saja, malah kita perlu berkahwin dan menerima seluruh keluarga dia. Yeah. So kita kenalah adil dan fair dan square lah. Itu je. Cantik. Ya, tapi itulah ya. Bab kata ulama ya, kita tak boleh mengubah manusia. Fizo tak boleh mengubah bakal isteri atau orang lain. Nurul tak boleh ubah suami, tetapi bila kita berubah luar dan dalam secara berpackage, Allah akan ubah mereka, pasangan kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para penonton di studio dan di rumah, ya, oleh kerana mereka berdua ni luar biasa hebat, kita ada hadiah khas untuk mereka ni. Ya, kita bagi ladies first, ya, dari Little Trees. Ya, ya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan untuk saudara Fizo Umar, ya, all the best. Thank you, sir. Thank you very much. Ya, alhamdulillah. Dan kita minta mereka, ya, dia kan dah jadi artis, Nurul jadi artis, ya, kena autograf. Ya, autograf buku besar Selami Jiwa. Terima kasih kerana sudi teman berteman dengan satu majlis ilmu yang kita kendalikan dalam Selami Jiwa musim kedua. Ya, mudah-mudahan anda di luar sana akan terus selami jiwa, rawat rohani, perkasa peribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya nampak orang potong rumput tu, kan dia pakai dia punya topeng tu. Topeng tu. Saya akan teringat. Orang yang nak rompak, dia nampak ada dua lagi lelaki bertemankan dengan dia kiri kanan oleh kerana itu kerusi itu.